kita sebut baru-baru ini isu yang juga hangat, iaitu soal sistem prasaraan. Saya kata 12 tahun pejabat awam bekerja. Tidak ada penilaian, tidak ada komitmen untuk memperbaiki kadar upah dan gaji mereka. Kita telah putuskan walaupun ada kekangan keuangan, ini staf dalam keluarga jabatan kerajaan Malaysia tak boleh kita tangguh. Dengan kos sara hidup, dengan gaji yang tak naik, yang tidak ada gaji semula selama 12 tahun, kerajaan bertanggungjawab untuk menilai dan menaikkan mengikut keupayaan kita dengan hutang yang besar, tetapi harus ada komitmen untuk meningkatkan kadar upah penjawat awam di negara kita. Baik. Tetapi kita kena faham juga, ya. Tentunya tidak harus terlalu tinggi kerana akan membebankan ekonomi negara. Ya. Dan skimnya juga harus diubah sesuai. Sekarang 1 tahun bayaran pencen mencecah 30 bilion, dalam 20 tahun mencecah 120 bilion ringgit dan tidak ada kerajaan yang mampu bayar pencen. Popular, tidak popular. Harus dilakukan, ya. Kalau tidak dilakukan perubahan, akan kerajaan bertanggungjawab, kerajaan tidak bertanggungjawab. Semua apakah ini dilakukan oleh negara? Ya. Kebanyakan negara-negara membangun sudah pun menghentikan skim pencen. Apakah kita boleh berhentikan pencen yang ada sekarang? Tak mungkin, kerana ini janji dan peruntukan dalam perlembagaan. Maka ada perubahan untuk mengelakkan negara muflis. Maka ada penyesuaian. Apakah gaji mereka akan kurang? Tidak. Apakah ganjaran mereka akan kurang? Tidak. Skim berubah. Apakah mereka ini pekerja kontrak atau tetap? Pekerja tetap. Tapi penjelasan teliti akan harus dibuat. Dan ini tanggungjawab kita bersama. Kita ada pilihan. Boleh terus dengan pencen kerana generasi akan datang akan hadapi masalah. Itu sikap yang sangat tidak bertanggungjawab. Seorang bapa yang berhutang sesuka hati, punya tanggungan yang besar dan serah pada anak-anak dia, kamu selesaikan. Saya tidak mahu begitu. Dan saya percaya rakan-rakan jemaah menteri, seperti mana diumumkan oleh menteri-menteri dan juga TPM, bahawa skim ini terpaksa diadakan. Ada pembangkang nak gunakan, dia lupa. Dia juga dalam jemaah menteri. Dia juga telah luluskan sebelum ini. Bukan baru. Sudah puluhan tahun dikaji. Saya ingat masa 90-an dulu sudah dikaji. Mesti ada rancangan baru untuk menghentikan pension, sistem pension kerana negara akan muflis. Tapi tidak ada yang mempunyai kekuatan dan tekad politik untuk buat. Biarlah maknanya, biar generasi akan datang saja sanggup. So saudara, this is about leadership. Leadership is the courage to undertake a responsibility and face the difficulties. If we choose to deny this, we condemn the next generation. If you want to maintain popularity at the expense of the nation, then Madani is not the cause. Jadi saya anggap harus ada usaha termasuk di peringkat kerajaan negeri, jawab awam, wakil-wakil rakyat dan jentera parti untuk mendepani masalah ini dengan fakta yang jelas. Saya telah minta MK2, Menteri Kewangan kedua, memulakan perbahasan ini. Dan kita kalau ada sedikit sebanyak penyesuaian yang harus dilakukan, boleh dilakukan. Ada cadangan umpamanya yang mengatakan, mengapa hanya penjawat awam dan tidak anggota politik? Mengapa orang politik, walaupun skimnya berbeza, dianggap berbeza? Saya tidak bersetuju dengan
pandangan bahawa orang politik harus dikecualikan. Tapi seperti biasa, saya akan kemukakan pandangan ini, dan tak kala kita mengkaji persaraan, saya juga akan menyatakan bahawa ia harus juga terpakai kepada orang politik. Maknanya, yang akan menjadi calon dalam pilihan raya akan datang harus terima kenyataan bahawa skim mereka tidak termasuk pencen. Kalau dengan sebab ini tidak setuju jadi calon, baik. Jadi senang kerja saudara Syarani. Kalau katanya okey kerana tidak ada pencen, kami tidak mau jadi calon. Okey. Ataupun Zamri kata kalau kerana tidak ada pencen, saya tidak mau jadi menteri. Walaupun Zamri tak kata gitulah. Ya, itu pilihan kita. Ya. Tapi seperti biasa dalam sistem kita, kita akan bincang cara lebih teliti dalam jadukuasa persaraan dan kemudian dalam kabinet. Bagaimana keadaan sekarang? Ada yang mengatakan ada mantan menteri atau Perdana Menteri yang punya pension yang 3/4 sebagai pegawai kerajaan, sebagai Dewan dengan Negeri, sebagai ahli parlimen dan menteri. 3 atau 4. Saya kata kalau dari segi moral, pilih satu. Dan ini termasuk Azizah. Azizah ya, Azizah itu pension sebagai doktor kerajaan, sebagai ahli Dewan dengan Negeri di Selangor, dan sebagai ahli parlimen. Dan tentunya beliau sebagai seorang yang bertanggungjawab, maklum kepada saya pagi tadi, dia akan pilih hanya satu pencen sebagai penjara. Jadi sudah bagaimana apa yang kata ini satu perkara yang main-main kerana ahli-ahli wakil rakyat telah pun dipilih. Sudah dipilih untuk tempoh waktu yang tetap. Ya. Dan bila dikaji semula, ini pendirian kita. Sebegitu juga pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai-pegawai kerajaan yang sudah dipilih mengikut skim yang tetap, tak boleh dirongkai. Itu peruntukan perlembagaan. Dan ini pula tertakluklah kepada keputusan Jemaah Menteri dan kemudian dibawa ke Parlimen untuk memutuskan secara muktamad. Dan saya sentuh dan singgung perkara ini nak tunjukkan bahawa a responsible government must have the courage to craft policies, undertake programs for the benefit of the nation. Walaupun pada ketikanya yang dianggap kurang popular. Saya tegaskan ini.